Menarik di Aksi OK. Saksikan sebuah rancangan majalah yang dihoskan oleh Zarul dan Amri. Mereka akan membawa anda menerokai tempat-tempat menarik dan melakukan pelbagai aktiviti ekstrim dalam 3X. Eksplorasi Ekstrim Extravaganza. Setiap Isnin 11 malam, di mana mereka akan diberi cabaran untuk melakukan tugasan lasak bagi menentukan pemenang. Semestinya hanya di saluran OK. Hai, saya Saskia Dahuri, pengacara anda dalam Rezeki dari Rumah. Di awal tahun 90-an, teknologi komputer semakin berkembang di negara kita. Bermula dari detik itu, negara kita cuba menghasilkan masyarakat yang celik komputer. Semenjak itu, pelbagai kursus dari sijil hinggalah peringkat ijazah ditawarkan bagi memastikan negara kita melahirkan pakar-pakar komputer. Tetamu kita pada hari ini adalah seorang peniaga komputer dari rumah. Kalau anda semua nak tahu siapa dia, jom ikut saya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Cik Azam ke? Ya, saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ni tengah buat apa? Oh, ni saya tengah check motherboard ni. Tu customer baru hantar tadi untuk repairing. Oh, okey, macam ni. Kita nak bercerita lebih lanjut pasal perniagaan Cik Azam ni. Nak bercerita kat sini ke? Rasa baik kat rumah lah sebab saya ada barang saya ada kat rumah. So kita boleh terus buat kat rumah lah. Okey, baguslah. Jadi kita boleh pergi sekarang? Boleh. Okey. Minat saya mengenai IT ni mula pada usia saya 9 tahun. So masa tu saya seperti budak-budak kanak-kanak lain yang guna internet and then surfing internet and then buat main MRIC. Tapi masa tu saya sangat ingin mengetahui macam mana sistem tu berjalan kan. So time tu lah saya search, saya jumpa satu website nama dia Excalibur dengan MRIC X. Time ni website ni actually dia website ni sebenarnya dia gatherekan semua dia panggil statement skidi, orang panggil skidi. So kat situlah first time saya belajar pasal programming language. Time tu kat situlah sebenarnya saya belajar untuk create sistem untuk stablekan channel-channel MRIC ni lah, macam kampung, cik mamak semua. Time tu bila dah stable, minat tu sampailah saya umur 12 tahun. Azam Aziz ni adalah seorang yang pendiam sikit lah, tapi boleh berkenalan dengan kawan-kawan dengan baik. Dan beliau tekun dari segi membuat kerja-kerja komputer. Dari kecil lagi saya tengok dia memang minat. Semasa dia ada sekolah di Taman Sarajaya, walaupun dia tidak belajar komputer sepenuh masa, tapi dia dilantik oleh guru sekolah Taman Sarajaya, sekolah menengah Taman Sarajaya sebagai ketua untuk membaiki komputer sekolah. Dari situ saya nampak bakat dia mana ada lah. Karakter Azam sebagai seorang kawan, dia adalah seorang kawan yang sangat bertanggungjawab. Ketika saya susah, ketika saya senang, dia sentiasa ada. Begitu juga saya sentiasa support beliau dalam apa jua keadaan. Ini masa tu saya belajar IT, so diploma IT. So time tu lah saya buka dapatlah minat-minat saya macam belajar pasal internet programming semua everything. Sampailah 3 tahun lepas sampailah habis diploma lah. Lepas tu
saya buat research sebab saya pun ada aktif dalam forum-forum komputer kan, dengan laptop repairing, SMD, semiconductor. Dekat situlah saya kenal seorang trainer daripada India, dia ada nama dia Hassan Patel. So kat sana saya nekat dengan diri saya, saya lepas habis course ni saya terus pergi ke India. Dekat India lah sebenarnya saya belajar lebih detail mengenai elektronik. So dekat sana memang bila saya sampai kat sana, saya tengok budaya diorang, culture diorang, cara diorang survive, cara diorang buat bisnes berbeza dengan kita, which is kita kat Malaysia cuma just tukar barang, kalau apa rosak just tukar antara kan, that's it kan. Tapi dekat India diorang lain, diorang refurbish balik barang-barang komponen yang rosak, so dia utilize balik. So actually masa tu saya belajar lah cara diorang susah. Kisah selepas tu masa kat India tu, sebenarnya saya kalau saya tak tanpa bantuan parents saya tak dapat lah pergi sana juga, sebab saya minta bantuan dia dengan simpanan saya lah. So saya pergi ke India, saya belajar culture diorang, cara diorang repair, dan tengok budaya diorang. So actually saya rasa Malaysia ni beruntung tau. So ada peluang untuk implement benda tu kat Malaysia. So bila saya balik kat Malaysia, saya praktis kan. So masa saya start buat daripada home base lah, saya buat repair macam biasa, and then saya cuma dapat tidur 2 jam sehari. Sebab memang the whole day saya memang fokus untuk repair lah, sebab saya nak belajar benda tu kan. Sebab saya kat sana saya ada beberapa hari je training kat sana, so balik ni saya kena implement, dan trainer saya pun cakap saya kena praktis kat benda ni. Dan lepas tu saya decide nak pergi China, sebab saya tahu peluang kat China lagi besar. Yes, dekat sana tu saya pergilah ke Shenzhen, Huachangpei kat sana. Kat sana saya ada 14 hari untuk belajar. So saya agihkan pada 5 hari untuk mission BJA, 6 hari untuk data recovery. So dekat China tu saya pergi satu company nama ni Dragon BJA. Diorang jual ACI dengan IR3000. Mesin ni memang masa tu Malaysia memang tak ada lagi. So saya ambil mesin tu bawa Malaysia, and saya praktiskan benda tu. And then same time masa belajar BJA tu, dia ajarlah selok-belok macam mana kita nak identify IC, macam mana kita nak tahu IC tu shorting, macam mana kita nak replace IC yang ada similarity, semua everything. Lepas tu saya pergi pula kepada Mr. Tong, yang itu dia buat data recovery. Dia actually authorized distributor untuk PC3000 masa tu. So saya belajar pasal PC3000 untuk buat data recovery. Okay, masa belajar dengan Mr. Tong tu, saya belajar macam mana kita nak guna hard disk yang rosak dan kita salinkan untuk buat data recovery. So masa tu bila dah dapat 14 hari course dekat China tu, saya balik Malaysia dan saya praktiskan all the way. So masa tu lah saya start pergi ke Kelang, cari barang-barang scrap, saya refurbish balik, and then saya repair balik. And then during time pun saya deal dengan certain kedai lah yang IT, yang which is diorang actually tak buat pun repairing, diorang just macam sub. So kita orang ambil kontrak untuk tu, kita buat. So every weekend, every yang kita set, kita deliver, and then kita collect every 30 days payment. Okey, dia jenis seorang yang suka mencuba benda yang baru. Dia suka, contohnya kalau ada barang-barang elektronik yang rosak ke, benda-benda yang dia tak pernah repair, dia akan cuba repair, dia akan cuba belajar, dia akan cuba search internet, cari cara untuk repair sendirilah. Dan sebenarnya benda tu memang menguntungkan lah, maknanya tak perlu nak panggil orang macam lampu-lampu dekat rumah ni, TV, handphone, tab, laptop, semua dia yang repair. So lepas dah balik daripada China, practice, and then saya buka tempat servis semua everything. So saya implement, saya buat, and then barulah time tu kita orang start dengan tender buat MOF, and then buat untuk project government. Then tapi lepas tu still programming still on, saya buat lagi untuk website semua everything. Then sampailah 7 tahun lah benda tu berjalan. Dan baru-baru ni saya pergi ke Jogja untuk training. Saya jumpa circuit designer Toshiba. Kat sana lah saya belajar lagi selok-belok mengenai integrated IC. So bagi saya memang kalau nak belajar ni, macam hadis pun cakap apa ni, belajarlah, nuntutlah ke negeri China kan. So kat situlah saya memang set diri saya rasa kalau orang kalau ada semangat, ada usaha, memang ada minat, insya-Allah. Kalau daripada macam kalau kata nak kena bisnes daripada rumah ke, yang ada open premise ke, tak apa, boleh start. Dia tak perlukan modal yang tinggi pun sebenarnya bakat dan minat saja. Sekarang ni pun kalau kita nak belajar information mengenai IT, mengenai repairing ni semua,
tak perlulah, tak susah pun. Sekarang pun daripada YouTube pun kita boleh. Pada zaman saya dulu, YouTube bukan senang nak dapat. So kita orang usually dapat melalui e-book, melalui forum, melalui community, sharing information, exchange knowledge. Itulah apa yang kita orang dapat masa tu sebelum sampai ke tahap ni lah. So sekarang ni alhamdulillah banyaklah yang saya belajar melalui experience tu, dan saya rasa memang kalau orang kata kat luar sana nak berniaga start dari kecil-kecil lah pun tak jadi masalah sebenarnya. Itulah sebenarnya sedikit kalau yang tentang saya. Itulah serba sedikit tentang perniagaan komputer Encik Azam. Kalau anda semua nak tahu aktiviti selanjutnya, kita tunggu selepas ikon minggu ini. Saya memulakan perniagaan pada Februari 2010 setelah kontrak saya ditamatkan dengan sebuah syarikat tempatan. Pada tahun tersebut, saya memulakan perniagaan daripada sumber kewangan yang terhad. Memulakan perniagaan di rumah alhamdulillah sangat menguntungkan dan memberi kepuasan bila mana perniagaan berkembang. Namun demikian, saya membuat keputusan atau memilih untuk mengembangkan lagi dan menguji diri saya sendiri sejauh mana kemampuan saya untuk memperbesarkan perniagaan ini. Tidak dinafikan berniaga dari rumah sangatlah cost efektif dari segi kos operasinya, risikonya. Namun dari segi achievement jualan itu sendiri terhad. Ini berikutan kapasiti pengoperasian itu bergantung 100% kepada diri kita sendiri dan tenaga pekerja yang terhad. Saya membuat keputusan untuk mewujudkan premis perniagaan yang formal, iaitu pejabat, ruang pejabat, bagi memastikan kredibiliti atau kepercayaan syarikat lebih meyakinkan kepada pelanggan-pelanggannya. Dan yang kedua, untuk mencuba menaikkan lagi kapasiti jualan. Seperti sebelumnya, sepanjang setahun saya berniaga dari rumah dan berniaga dari pejabat. Kita nampak perubahan dari sudut kapasiti jualan itu sendiri. Dan yang ketiga ialah kepercayaan daripada pelanggan juga turut bertambah. 2011, 2012, 2013 syarikat berkembang baik. Maka pada tahun 2014 kami mengambil inisiatif untuk menubuhkan sebuah lagi syarikat subsidiari yang dipanggil Ibadah Solutions Sdn Bhd. Syarikat Ibadah Solutions Sdn Bhd membawa solution yang baru, yang lain daripada apa yang kami bawa di Examedia. Maka di situ wujud juga kolaborasi antara dua syarikat, yang mana Examedia lebih menjurus kepada solutioning, penyelesaian masalah customer, manakala Ibadah Solution khusus kepada penyelenggaraan sistem. Jadi inilah makmal Encik Azam lah. Betul. Buat kerja kan? Yes. Tapi sebenarnya lah, saya nak beritahu satu benda pun saya tak tahu, tak faham tu apa benda ni, apa ini, tak tahulah. Boleh tak terangkan dekat saya sikit? Basically ini adalah mikroskop, yang digital mikroskop, which is kalau macam orang nak repair laptop ke ataupun komponen kan, basically macam motherboard ni memang benda-benda ni halus kan. So usually kita gunakan equipment ni untuk membantulah sebenarnya. Usually kita akan letak di sini dan kita boleh fokus lah komponen tu. So usually technician akan guna teknik ni untuk identify komponen ni untuk komponen apa. So sebelum kita proses to next stage untuk repair, kita kena check dulu so pin dia. Dengan cara ni memudahkan kita untuk track. Kalau guna mata kasar memang susah. Memang susah lah sebab halus sangat ni kan. Betul. Dia punya number lah apa semua ni. Sebab melalui daripada circuit tu, kita melalui mikroskop ni kita akan identify melalui circuit yang dibagi daripada circuit diagram ni lah. So basically macam circuit diagram lah, kita boleh tengok jadi daripada sini kita identify, kita masukkan kat sini, baru kita tahulah apa problem dia. Dia jalan untuk ke mana dan ke mana. Okey, sekarang ni dah 200 ni
kita nak berapa? 200? 200 okey. Dah kita biarkan sampai nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Dia dah bubble. Nampak macam bubble. Okay, so kita masukkan tweezer dalam. Saya tolak. Cuba tolak IC tu. Tolak IC tu kat dalam. Sampai dia rasa dia lembut. Tunggu masa lagi, tunggu lagi. Ni. Tolak je IC tu. Okey, Mak. Biarkan dia dah. Tolak keluar atau? Tolak ke atas. Tapi bagi dia lembut tu tak apa. Panas juga Dia panas. So dia dalam nampak dia punya bubble kan. Bubble tu. So okey, kita try sekali tengok tolak ni tahu. Tolak lagi tolak pelan-pelan. Tak apa. Saya tarik atas sikit. Tolak. Tu dah dia dah buka. Okey. Okey, angkat. Ketikkan dia di bahagian situ. Tarik dia keluar. Tak apa. Ketik je. Ketik yang ni IC ni. Tak ketik daripada bawah. Susah juga ni. Okey, alright. So dah lift off. Dah, jadi boleh tutup. So kita angkat, dia asingkan tepi. Tolak tepi tak apa. Tepi, okey. Jadi lepas tu stop. So dah boleh angkat lah terus. Ketikkan dia kepada IC tersebut. Dia arah tepi. Macam tu. Tu dia. Nampak tak? Saya buat sendiri tau. Dah jadi pakar komputer pula sekarang. Okey. So seterusnya kita akan letakkan dia di atas BGA station. BGA Rebound Station. Okey. Letak di atas. Letak dekat sini. Just lift off dulu bagi dia sejuk dulu. Okey. Macam tu je. Dah siap. So time ni kita akan susun komponen tu dekat atas station dia. Dah tak panas ke tu? Dia dah biasa. So dah susun kat sini, kita akan bersihkan surface dia. Dan masa itulah baru kita akan letak ball ni. Letak ball ni dekat susun setiap kakinya. Yang ada bulat-bulat tu. Bulat ni, tapi kita kena bersihkan dulu. Proses bersihkan ni kita kena guna soda air ni dan kita bersihkan dia lah. Okey, jadi lepas ni kita ke proses yang seterusnya lah. Proses seterusnya. Tips untuk berjaya yang pertama perlu ada minat dalam berniaga ni sendiri. Kalau tak ada minat, maka tak akan ada dorongan untuk kita bekerja kuat. Okay. Untuk yang kedua, kita harus sentiasa memotivasikan diri kita supaya rajin dan sentiasa bekerja kuat. Sebab berniaga tak sama seperti kita bekerja, makan gaji. Dan berniaga memerlukan kita tabah menghadapi pelbagai cabaran atau situasi. Dan kita juga perlu berfikiran kreatif untuk menjadikan perniagaan kita ini satu perniagaan yang lain daripada pesaing. Okey, tips yang kedua, kita perlu ada atau kita perlu menyusun pelbagai strategi dari sudut jualan itu sendiri, strategi dari sudut pemasaran dan strategi dari sudut mengurangkan kos operasi. Dan tips yang terakhir bagi seorang Islam, kita harus meletakkan setiap rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari situ kita harus sentiasa bertawakal, bersyukur dengan apa yang kita perolehi dan sama-sama membantu golongan-golongan yang susah dan memberi mereka peluang-peluang pekerjaan. Jadi macam mana proses daripada awal, boleh tak Cik Azam ceritakan? Okey, proses berawal. So actually first kita akan tanggalkan BIOS ni. First usually benda ni kita akan plug pada DC supply ni untuk indicate sama ada apa problemnya. So kita orang actually dah find out dia berpunca daripada BIOS. So benda apa akan buka benda ni, masukkan pada BIOS programmer untuk kita tengok sama ada program yang ada dalam chip tu still wujud ke tak. So bila kita tengok dalam, bila kita program yang dalam tu, kita akan tengok kalau dia tak wujud ataupun dia korup, kita uploadkan yang baru. So yang upload yang baru tu pun adalah daripada sebelum ni jugalah, yang working condition kita dah clonekan dalam tu. So kita akan programkan balik dan masukkan kembali pada mod yang asal untuk dia berjalan seperti biasa balik. Cik Azam, sekarang ni kita nak buat apa pula? Okey, sekarang ni kita nak programkan BIOS dalam motherboard yang tak boleh online, tak stable lah. So sekarang kita akan try keluarkan IC ni dan kita akan masukkan dalam BIOS programmer. Okey, sekarang keluarkan yang ni. Yang komponen tu. Macam apa yang saya perlukan? Saya akan angkat dulu ni dulu. So kita pusing trik macam kita turning 350 darjah kat situ. And then ambil tweezer untuk tarik dia keluar. So Zakia tu di tweezer tu saya start pegang benda tu. Dia belum lagi. Dia belum lagi. Nampak dia lembut dan tarik keluar. Okey. So
komponen tu kita dah letak. Lepas tu Okey. ni komponen dia kecil je ni Kecil sangat ni. Lepas tu nak letak kat mana? Okey, kita akan letakkan BIOS programmer tu. BIOS programmer adalah yang ini. Yang ini betul. Okay, jadi saya letak je. Letak je. Panas. Okey. Letak kat sini. Letak kat situ Okey, kita sesuaikan dengan pengau. Betul lah dia punya ni. Kita tu. Wah, ni nampak tak? Nampak tak? So sekarang ni maknanya apa yang saya buat tadi menjadilah ni. Yalah. So inilah hasil dia. Hebatnya. 2.2 volt ampere, maksudnya dia dah ada dalam keadaan baik. Wah, hebat tak? Saya buat sendiri tau. Hari ni pertama kali belajar dan terus dapat buat. Hebat tak? Okey. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Encik Azam sebab sudi luangkan masa bersama dengan saya dan penonton berkongsi pengalaman dan juga ialah tentang perniagaan Encik Azam ni. Terima kasih banyak-banyak ya. Sama, tak ada masalah. Dia harap dia dapat majukan diri dia pada masa hadapan. Semoga berjaya dan terus sukses. Semoga dia buka cawangan yang lebih banyak lepas ni lah. Teknologi sememangnya berubah begitu pantas. Sebagai seorang peniaga seperti Encik Azam, beliau tidak boleh ketinggalan dalam arus pembangunan teknologi semasa. Sistem gadgets dan komputer yang sentiasa berubah-ubah adalah cabaran yang besar bagi peniaga seperti beliau. Namun, kecekalan beliau dalam menambah ilmu pengetahuan tidak pernah luntur. Kesungguhan Encik Azam ini sememangnya wajar dijadikan contoh oleh anak-anak muda yang ingin memulakan perniagaan. Baiklah, sekian saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi.